Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman dan Islam yang kita dapat lagi begini. Yang masih lagi kita boleh bernafas dengan udara oksigen yang Allah bagi kat kita. Dengan kesempurnaan anggota semua yang masih ada yang boleh berfungsi lagi pada pagi ni kan. Alhamdulillah, dengan nikmat masa lagi Allah bagi untuk kita live sama-sama pagi ni. Okey, Alhamdulillah. Okey, saya harapkan semua korang yang ada yang menyaksikan kita live pagi ni, bila-bila pun korang tengok live ni, saya sangat berdoa kepada Allah semoga anda semua dipelihara, dilindungi daripada wabak virus COVID-19. Okey, semoga seisi keluarga kita terpelihara, semoga apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar mengikut apa yang kita fikirkan. Semoga Allah bantu mudahkan dalam setiap urusan kita. Okey, mari kita sama-sama membuka halaqah ilmu kita pagi ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sekejap ya. Okey, macam tak cukup cahaya. Okey. Cerah sikit. Baru saya nampak. Tadi saya nampak gelap je. Okey. Boleh nampak saya ke semua? Boleh dengar dengan baik ke? Okey, boleh komen ya. Kalau macam tak dengar ke, bagi tahulah. InsyaAllah kalau saya nampak komen korang appear kat bawah tu, saya akan respon lah. Kalau saya tak nampak tu, minta maaf kalau saya tak respon. Saya minta maaf dulu ya. Kadang-kadang tu kalau dah menjahit tu, dah tak perasan pula kan. Okey. Kain magic. Kenapa saya cakap kain magic? Magic. Saya terlupa pula nak tunjuk. Mana saya letak? Sorry ya, sekejap tau saya pergi ambil. Okey. Ini seluar sebenarnya. Sebab saya tak suka anak saya pakai kain. Ini seluar. Okey, seluar. Okey. Tapi apa yang magic dia? Kita sebenarnya nak buat magic pada poket dia. Tatara. Lepas saya buat kain je tau. Okey, saya ajar buat kain. Okey, kenapa saya kata magic sangat punya the poket? Nizi watching. Welcome Abalang. Okey, ajak Kok Jen tengok sekali live ni. Okey, apa namanya saya cakap tadi, poket ni kita sangat ramai juga orang yang tak reti nak buat part poket. Macam mana semalam kita buat baju PKP tu, ramai orang tak reti buat part ketiak baju pula. Jadi kita buat cara baju PKP tu sangat mudah. Dan ini pula ramai juga orang saya sangat tahu sangat. Sebab saya pun mengalami dia, saya melalui proses tu. Tak reti buat, tak reti jahit part poket. Okey, dari dululah. Sekarang dah boleh lah. Okey, saya nak cakap permulaan saya. Okey, lepas tu, tapi tiba-tiba kan Allah ilhamkan. Itulah ilmu tu. Kadang-kadang kalau kita push waktu kita menjahit tu, kita tak boleh dapat. Tapi ni elok-elok pagi kemarin tau. Okey, dah duduk-duduk tu, saya terfikir pasal kain magic ni. Memang awesome gila. Jadi saya ajar korang supaya korang boleh buat sendiri tanpa pening-pening nak cantum poket. Okey. Yelah, kita kadang-kadang tak tahu, baju dah tak ada poket. Lepas tu kain pun dah tak ada poket juga. Pegang handphone, pegang purse yang
dompet kecil-kecil tu kan, nak pergi pasar kan. Tapi bila ada poket kat kain ni, dia lebih safety. Dia kan duduk kat dalam baju kita. Okey, lagi satu saya nak tunjuk. Ini sebab saya pernah dah terfikir cara ni, tapi saya tak tahu macam mana saya nak buat. Okey, tengok contoh dia. Ini kesilapan saya dan saya akan edit dia nanti. Okey. Dekat baju saya. Okey. Bila saya jalan, look, nampak macam ada poket kan? Macam poket kan? Okey. Tapi tengok saya gunting dia. Saya cuma buat macam ni je. Sampai bawah tau besar ni. Jadi dia tak jadi poket. Dia cuma bila saya jalan kadang-kadang dia terkeluar. Macam orang tengok orang nak tergelak kan. Okay. Liana Dira, welcome. Okay. Jadi bila saya agak-agak rasa nak act macam ada poket tu, saya seluk lah. Tapi tak ada lah poket. Saya tak boleh nak bawa handphone. Tak boleh. Cuma boleh bergaya macam dia ada poket je. Okey. Tapi kali ni memang betul-betul poket. Dan korang tak perlu risau dia jatuh ke apa ke lepas ni kan. Okey. Korang tengok sini. Jom kita gonteng. Orang lelaki pun boleh buat. Memang senang gila. Ini saya tunjuk tadi. Seluar kan. Okey, tapi saya nak buat kain tau. Dan nanti saya tunjuk macam mana nak buat seluar daripada kain tu. Asma Saleh, selamat bersiaran. Buat apa tu? Kita nak buat kain magic. Okey, hari ni saya harap saya tak berapa awal sangat. Saya harap korang dapat tonton daripada awal lah. Okey. Gimana kita, saya tunjuk kertas dulu. Okay. Ini pola dia. Ni pola dia. Kenapa pola dia pelik gila macam ni? Inilah magic fulfill dia. Ini trik lah. Kita cakap trik, okay? Trik dalam buat poket. Okay. Kita nak mudahkan semua orang supaya diorang pun boleh, diorang nak poket. Poket side, poket tepi tu. Tapi tak reti nak buat, kata tidak sambung. Saya boleh ajar yang tu. Tapi itu lebih susah. Okey? Kita nak fikir-fikir. Dah. Jom kita tengok ni. Supaya korang boleh terus je buat nanti. Cantik-cantik nak belajar cara jahit juga boleh. Memang boleh. Nanti saya akan tunjuk cara gunting dulu. Lepas tu saya akan terus jahit. Tapi ini saya buat saiz anak saya je. Kecil. Ini sebab ni kain baki. Kain baki baju saya. Ada baki lagi banyak juga Cewa. Nak kata saya S1 tak. Okey. Okey, macam ni ya. Punya kita. Saya tak lukis lagi pola dia. Saya nak tunjuk pola dia dekat sini. Korang sebelah tau. Macam ni lah sebelah. Okey. Lepas tu korang buat macam ni. Okey. Macam mana nak pastikan sebelah ni? Sukatan punggung bahagi 4. Okey. Kita kalau orang dewasa tu dari pinggang ke punggung kita turun 8. Okey, budak mungkinlah lebih pendek buat 6 ke. Okey. Okey, kita dapatkan nilai punggung ke sini. Kalau kononnya 20 ke 10 lah. 10 sorry. Besar gila 20. Lebih lah tu. Okey. Bila kita buat 10. Okay, dekat ni kan. Okay, kita pun naiklah ke atas ni. Shapekan sikit. Masuk ke dalam setengah inci sikit ya. Bagi dia macam bulat sikit. Okey. Lepas tu. Okey, ni kita buat je. Macam biasalah punya kita pola tu. Tapi kat mana kita nak jadikan dia magic tu. Trik dia tu. Okay, daripada pinggang kita turun. Okay, kita turun 2 inci je. Sorry kalau tak nampak sangat, cuma boleh dengar lah ya saya cakap tu. Okay, turun 2 inci. Dari 2 inci tu ambil lagi macam 5 inci. Okay, 5 inci macam tu je lah. Lepas tu untuk orang dewasa ya,
panjang ke tepi ni. Daripada 2 inci tu tarik ke tepi ya. Buat satu gesan panjang. Kalau dewasa 12 inci. Kita lah tu. Kalau budak kita ambil separuh tak apa. 6, 8 pun dah okey dah. Kain cotton boleh tak? Boleh. Boleh. Semua jenis kain boleh. Cuma kita kena tengok bidang dia tu. Okay, sebab kita ni kita akan ambil makan juga bahagian yang ni. Jadi kalau kain tu berkaki, dia agak susah sikit nak jadikan yang macam ni. Sebab macam ni ya. Daripada 5 inci ni kan, ini kita petakkanlah sampai kan kat 5 inci tu. 5 inci tu ini nanti tak ada tau garisan ni. Maksudnya korang turut gunting dari sini pola ni. Sini petak bawah. Sampai labuh kain korang lah. Okey. Okay, untuk anak saya ni labuh dia 30, 29, 30 macam tu. Okey. Lepas tu kalau korang nak buat getah nak balut getah guna kain ni juga, getah yang guna seinci tu tambah lagi 2 inci lah. Yang seinci 2 inci. 2 inci setengah, 3 inci boleh tu. Okey. Lepas tu kalau saya nak guna yang getah seinci tu, saya tambah lagi seinci lah ke atas ni kan. Sebab ni seinci setengah. Saya pun lipat. Setengah tu adalah basi. Nur Izzati, welcome. Nur Syahadah Syahgana. Tak perasan tadi ya. Maaf ya. Welcome semua. Okey. Lepas tu kita mana gunting pula dah. Gunting suka menyembunyikan diri. Pola ni okey jadi macam ni. Kita gunting dah kan. Kita gunting sekali dengan dia. Ini sebab waktu tu kertas ni terkecil. Saya kena sambung lah. Okey. Jadi kita sambung kat situ sampai bawah. Sampai panjangkan kita tu. Lepas tu dah siap dah pola kita. Super kacang goreng. Okey. Macam tu ingat Okey. Ni kita letak tepi. Okey. Mari kita buka kain kita ni. Okey. Lagi satu pesanan dia macam ni Rupa dia ni sebenarnya macam ni. Rupa dia macam ni ya. Macam ni ke, tak salah kembang ke macam mana kain korang tu kan. Macam ni rupa dia. Ini kalau dia nak dua belah. Okey, nak dua belah. Kalau daripada macam ni kan, kita nak sebelah je. Okey, nanti saya tunjuk cara nak potong dia tu. Okey ya, saya buka kain dululah. Buka kain, astagfirullahalazim. Bukan saya buka kain saya ni, saya buka ni kain ni. Bentangkan. Sorry. Bahasa tu kadang-kadang ish fail. Okey. Okey, lepas tu kita kena bentangkan dia dalam keadaan yang betul, punya dia corak. Okey. Kalau korang nak buat dia sebelah je, korang je. Okey, Siti Nurhaliza. Okey, bidang 60 kira cantik lah. Cantik. Okey, macam ni. Okey. Yang kalau nak buat yang sebelah punya poket, korang lebihkan yang kat bawah dia je. Kain kat bawah dia tu kena yang lebihkan. Kain yang kat atas ni boleh ngam-ngam sama macam pola yang asal dia je. Okey, faham kan? Macam tu. Okey, macam saya cakap tadi, kalau kain berkaki tu susah sikit. Okey, kalau kain tu tak berkaki macam ni, kita boleh buat dari sebelah arah sini, nanti kita sebelah lagi kita boleh pusing arah sana kain. Arah lagi satu. Tapi ini sebab kain baki, kita kena okey, kita tengok-tengok lah. Ini memeri mesti macam ni ya. Mosquito, lycra, knit, cotton. Memberi bagi dia dalam keadaan melintang. Jangan bagi ke bawah. Nanti seluar kita yang dah elok labuh tu akan melabuh. Tak selesa pakai. Akhirnya kain tu nampak macam nipis. Kenapa baju ni nipis jadi ni bila kita dah basuh-basuh? Sebab kain tu makin lama dia terbuka punya dia benang tu kan. Punya dia ni. Makin lama ke bawah dia akan memberi dia ni kan. Itulah sebabnya ada setengah kain tu makin labuh walaupun dah di alter kan. Okey. Ni
Untuk ni saya buat poket dia. Nak poket sebelah ke dua belah? Rasa kain ni tak cukup ni, nak dua belah. Saya buat sebelah je lah ya. Demi menjaga supaya cukup. Kalau tak cukup yang ini, saya ambil kain lain dulu lah. Lupa pula nak sukat tadi. Where is my tape? Tape pun suka lah ni lah. Tape. Kenapalah duduk bawah tu kan? Okay, saya sukat dulu. Cukup tak? Sebab anak saya tu dia tinggi. Kainnya. Okey, cukup. Ada 35. Okey lah, saya nak 32 inci lah, Bu. Sherilyn, welcome. Okey. Macam ni. Ini sebab saya kata tadi saya nak sebelah je kan. Sebenarnya boleh dua belah. Jadi kita buat dua belah. Cun sikit. Untuk jaga-jaga, saya tengok daripada side sini lah. Kalau korang boleh buat dia terus buka pola tadi tu. Mana pola kita tadi? Korang better buat pola macam ni. Tapi kalau korang nak buat sebelah je pun buat macam ni pun tak apa. Korang buanglah sebelah. Tapi gunting dia pun yang macam ni terus. Kalau yang macam ni mungkin korang tak nampak sangat kan. Nanti kan korang ni kalau buat yang pola besar macam ni, terus korang letak tu gunting tu memang dah siap terus lah. Tak payah lipat-lipat. Okay. Tangan kita pun agak terhad kan. Kejap ya, saya adjust dulu kain ni. Okay. Saya guna ni lah sebab saya nak tunjuk sekali tu kan. Janji dia punya tu. Ini palazzo saya buat sebab saya tak suka anak saya pakai seluar macam ketat sangat kan. Bila dia pakai ni lapang. Walaupun kalau dia membesar sikit pun still okay dia pakai. Kita zaman perlu berjimat ni, kita kena jimat. Ni bentangkan elok-elok. Ni bentangkan elok-elok. Kain tu terpulang lah. Okey, terpulang lah korang nak buat kain tu ikat ke, luyung sikit ke bawah ni. Dan pasti sekarang ni kita bincang pasal atas ni Ni yang magic dia dekat sini. Okey. Selalu dengar sabun magic je kan. Kali ni kita magic kan juga kain kita. Kain jahit kain pun boleh magic lah. Okey. Kalau rasa dia susah, saya terpaksa lipat jugalah. Lipat dua. Ni dia jatuh. Kain ni berat sikit kan. Dia melorot. Sekejap. Sabar ya, sabar. Menjahit kena sabar. Okey. Pastikan yang atas ni yang betul. Ni kan macam ni tak apa. Ni sebab kita nak potong dekat sini. Yang pasti poket tu kena muat tu. Kalau tak muat, apa saya cakap tadi? Buat je lah poket sebelah. Tu je lah. Tu je lah yang boleh kita ni. Tapi ni sebab saya dah buat seluar tu sebelah. Saya nak buat lah. Ada poket dua belah. Nampak style je macam baju saya tu lah. Tapi kiki. Terti genting. Itulah kita kena cuba-cuba.
Try and error. Bukan try and error, try and adjust. Kita dah cuba-cuba, kita adjust lah. Kita tengok, oh ni tak okey lagi. Next time bila nak gunting, buat lagi sekali. Cuba cara lain pula. Ni saya tekan lah. Banyak seletik. Okay, kain tu tekan ni . Mana saya punya marker tadi? Saya suka guna pen. Untuk guna kain lycra, mosquito semua yang memeri ni semua saya guna pen. Saya tak suka guna marker. Memang marker lagi jelas. Tapi marker kan mata dia besar sikit. Okay, jadi dia akan efek. Kalau kiraan kita tu dia boleh membesar lah maksudnya. Okay. Oh, pendek lah. Saya buat sebelah je lah sebab kain ni tak cukup. Ish, kesiannya. Tak dapat kita nak buat dua belah kan. Saya buat sebelah-sebelah lah macam ni. Maaf, saya buka sekejap. Buka balik. Sebab saya nak buat sebelah ni. Sebelah saya buat macam tadi ya. Lipat macam ni. Jangan pening dulu. Tengok cara dia betul-betul. Tak apa. InsyaAllah boleh faham ni. Okay, macam ni. Kita lipat yang sehelai je. Sebab saya punya kain ni, kain baki. Dia tak cukup sikit kat tepi tu untuk jadikan dia dua poket. Okay, jadi saya nak buat sebelah poket je. Jadi yang side belakang ni ada satu ni je yang saya bagi dia lebih. Atas ni kita buat saya suka guna kain dia seluar dia yang dah siap ni. Okey. Ini saya guna getah lembut. Jadi saya potongan dia cuma basi untuk kain seluar dia cuma seinci, setengah inci bawah, setengah inci atas. Tapi kalau kita guna macam ni kita tak guna getah ni macam ni, maksudnya kiraan kita kena ada lebih lagi seinci setengah. Okey macam ni. Betul. Okey macam ni. Kita nak bagi ngam-ngam kat sini tak apa. Saya bagi lebih setengah inci sebab saya dah masukkan sekali kiraan getah lembut ni. Okey. Punggung dia okey, tekan ni macam ni. Masuk sikit dalam saya kata kan. Dia kena lengkok sikit. Jangan straight je. Jangan terus je. Okey macam ni. Jatuh. Kan saya kata tadi 2 inci. 2 inci campur lagi seinci ni kan setengah ni. Saya silap. Ni lebihkan seinci setengah ya. Sebab nanti kita lipat baru dia jadi sama panjang dengan ni. Bila seinci setengah campur dengan 2 inci sama dengan 3 inci setengah. Dekat ni. Okay, starting dekat situ 5 inci kat sini 5 inci. So kita nak buat kita punya lubang poket tadi kan. Ini memang kita akan gunting yang belah atas ni. Ni kita nak lukis yang dekat ni. Dekat kain yang belah bawah dia tu. Penitikan supaya dia tak lari dah. Tak bergerak-gerak. Okey, bagi betul semua elok semua ni. Maaf ya, ruangan saya ni kecil sikit. Nur Hasni, welcome. Sheila, welcome. Okey. Ni
Sampai bawah ni saya bagi basi untuk bawah 1/2 inci je ya. Kalau korang nak lagi cantik efek dia, basi bawah 1 inci. Okey, naik sikit ya. Jangan buat gaya lurus. Kita kena naik 1/2 inci ya. Yang bawah. Okey. Bawah kain bila nak buat, jangan buat lurus tau. Dia, ni kalau kain kita kan. Ni kain kita. Ni kita naik 1/2 inci. Ni kita naik 1/2 inci. Kiranya, okey, dia akan jadi bulat sikit. Baru selesa pakai. Kalau kain tu macam ni, nanti bila kita pakai dia akan jadi macam ni. Sebab tu kita ada tengok kain orang naik kan. Lepas nak try baju jugalah. Nak try jahit jugalah. Ya. Kena jahit. Okey, ni kita kena gunting naik 1/2 inci sini, naik 1/2 inci sini. Kalau makin kembang kain tu, makin naik sikit, 1 inci. Tahu, jangan biarkan dia lurus je. Nanti dia jadi tercongek tu. Tak cantik. Boleh eh? Okey. Saya gunting. Saya gunting sikit sini, saya nak tarik. Ni sebab tak boleh nak pegang kat situ. Tak boleh nak tunjuk, tak nampak kan. Okey. Okay, sampai dekat 3 inci kita tanda tadi. Okey. Kat sini, berapa panjang saya kata tadi? Separuh je. Daripada nilai dewasa kan? 6. Boleh lah 6. Ngam-ngam je. 6 boleh. Dewasa, 12. Tapi kalau 12 tu memang tangan kita boleh tegak lah. Masuk poket, tangan boleh tegak. Tu terbengkok kan. Tapi kalau korang tak suka macam tu, nak siku bengkok ke, korang pendekkan lah ya. Ikutlah keselesaan. Untuk tu, itu kita cuma bagi guideline je punya dia nilai. Tapi kalau korang rasa tak sesuai dengan tangan korang, korang rasa tak selesa, boleh ubah. Tak ada masalah. Okey, ni kita potong sini. Terus lurus je ya, lurus je. Okey. Yang atas ini jangan gunting pula. Kita gunting atas dia. Atas dia je yang kena gunting kat situ. Okey. Lepas tu, sini kan tadi. Tanda tadi mana? 5 inci tu. Sini. Sini ya. Sini 5 inci tu. Jadi kita ambil pembaris je lah. Tak nampak kan. Okey. Sebab kita pun gunting. Korang tak nampak. Ni saya gunting. Nanti saya tunjuk bentuk dia jadi macam ni ya. Ada bendera. Ada bendera kat tepi punya kita seluar ni. Berkibar. Okey. Sekejap saya angkat ni. Kita dah lukis saja. Okay, saya hentikan. Ini kain tau, bukan seluar. Contoh dia tu je seluar. Seluar palazzo. Okey. Ni. Okey, ni kita teruskan nanti kat sini. Bila kawasan kecil tu kita kena
kita kena bagi ringan dulu kain ni. Nanti dia jatuh kan. Tu yang kita kena potong dulu dari hujung dia tu. Okey. Baki-baki ni buang. Korang nampak tak? Sebelah tu. Okey, kita buka. Tengok apa rupa dia. Memang rupa dia macam tu. Ni lah. Macam ni ya. Nampak tak? Nampak tak? Ni pinggang. Ni lebihan tu. Untuk poket tu. Okey. Okey. Jadi, bila dah buat macam ni, kita perlu buat pada lagi satu kain ni. Satu kain ni, kita bentangkan dalam keadaan yang betul ni. Corak yang cantik ni. Lepas tu, kita tangkupkan yang ni dengan corak yang tak cantik ni. Kenapa saya suruh buat macam ni? Sebab barulah kita nampak mana kita nak gunting kan. Kita dah tak perlu nak menconteng dah. Kita tekap je. Ikut je bentuk yang atas ni. Lepas tu, kita peniti-peniti kita terus boleh jahit. Punyalah senang. Okey. Ni kalau kata susah lagi menjahit, saya tak tahulah nak kata. Itu sebenarnya tak nak cuba je. Okey. Saya dah cuba cari satu formula yang korang boleh jahit sekali rub, tahu. Saya tak pernah pun cari formula-formula ni. Tapi otak saya hari-hari dah bergeliga pula. Saya kata, apalah saya nak tolong diorang ni supaya diorang yang kata susahnya nak menjahit ni. Betul. Saya fikir, apa nak tolong nak bagi korang yang kata susah benar nak menjahit tu, boleh terus jahit on the spot. Saya fikir-fikir, it's better lah macam ni. Sebab apa? Korang tak fikir banyak partition pun. Partition depan dengan belakang kain je. Apa susah? Ada yang nak contoh lagi? Tak ada. Jahit tepi dia je. Kan? Okey. Jom kita tengok balik. Tak saya gunting lagi. Membebel je. Okey. Lepas tu, ni kita penitikan betul-betul. Korang kalau suka penitilah sebanyak mana yang korang nak. Jangan bagi kain tu terkedut ya. Bagi betul-betul. Welcome ya siapa yang baru masuk tu. Okey, share dengan kawan-kawan korang. Sebab saya rasa rugi betul kalau diorang tak tahu cara jahit yang kain magic ni. Sebab memang magic gila. Korang baru gunting 5 minit pun sebenarnya korang boleh jahit dah. Ni kalau korang, ya Allah, janganlah fikir pasal meja ke, pasal apa ke. Tak payah fikir. Korang gunting je lah kat lantai pun kalau korang tak ada meja. Kalau nak guna meja juga, gunalah meja makan tu. Sebenarnya menjahit ni sangat-sangat mudah lah. Kat mana pun korang boleh buat lah sebenarnya. Lepas tu kalau tak ada mesin, korang boleh jahit tangan tau. Ya Allah, ini pula kain lycra ni, sepupu dengan mostrip ni, dia tak payah jahit tepi pun tak apa. Tapi bila kita ambil order, takkan kita tak jahit tepi koma. Mesti lagi jahit tepi. Barulah cun. Tak adalah dengan kita ambil upah. Kan? Ini kalau kain sendiri, apa orang kisah dalam kain kita? Kan? Side dalam pula tu. Kalau ternampak keluar tu lain ceritanya. Ini dengan kat dalam, dengan Allah, senangnya. Saya sangat berdoa, ya Allah, moga koma bolehlah menjahit sendiri. Sebab apa? Sebab apa? Tak ada sebab lain semata-mata untuk menjimatkan ekonomi kita semua. Saya nak tolong jahit untuk korang bukan tak boleh. Boleh. Tapi nanti korang kata kena bayar kos lagi kan. Jadi apa kata buat sendiri lagi senang. Ni saya gunting dah koma. Senangnya baru je habis peniti terus gunting.
nak disusahkan lagi. Memang senang pun. Ini koma saya ingatkan je. Jangan nangis je lepas siap. Sebab ternyata senangnya nak berjahit. Menangislah sebab terharu kan. Ataupun menangis. Ya Allah, punyalah senang. Kenapa aku tak hati sebelum ni? Kalau tidak dah ada 8 dah. Dah ada 8 dah kain aku macam ni. Tak adalah handphone aku dulu bersepai jatuh. Kan? Dah ada kain poket yang super senang. Ini memang sangat trik lah. Sebab apa? Dah lah tak nampak kan. Memang tak nampak pun. Sebab corak dia macam ni. Dia bukannya tampal-tampal kat tu. Tak nampak. Tapi ada. Ada. Poket tersembunyi. Okay. Betul ke saya ni koma main gunting je? Betul. Macam ni je cara gunting kain. Tak ada apa-apa yang rahsia atau nak kena lebih-lebih lagi. Tak ada. Begitu je. Okey. Lepas tu kita buat apa? Channel Ismail, Siti Zuraida Ida, Abang, welcome Angah dan semua. Okey. Lepas tu kita jahit. Serius korang. Siap dah. Siap dah gunting. Ya Allah, senangnya. Ni kan saya tahu dulu ni. Saya buat projek kain. Saya buat projek kain siap. Okey, saya sengitkan sikit. Dan senang korang nak nampak kan. Okey. Ni kita jahit daripada semua tepi-tepi ni jahit terus ya ni. Bendera ni berjahit terus sampai bawah dia tepi, bawah sampai bawah kain. Okey. Dan kalau kain ni korang nak jahit tepi, boleh. Korang dah siap jahit ni, baru korang jahit tepi. Saya suka mata dia, jarak dia 2,5 macam tu ya. Ini saya guna mesin portable, tapak biasa, jarum emas. Itu je. Walaupun dia kain meri, itu je yang saya guna. Saya tukar cuma jarum emas. Saya tak guna tapak teflon. Saya pernah beli tapak teflon tapi dia tidak berkesan. Tak boleh jalan. Lepas tu dia melompat. Okay, tapi korang kena tengok mesin korang. Kalau dia tak boleh guna tapak biasa, korang gunalah trik-trik yang ada, yang ramai tailor dah bagi dekat kelas-kelas jahit mana-mana pun. Ramai sangat bagi tips kalau guna nak guna tapak apa untuk material lycra, moss grip semua ni yang memeri-meri ni. Okay, guna stroke lah, guna selotip lah, bobo kertas lah kat bawah ni. Macam-macam tips korang boleh dapat juga kat situ. Jadi tips-tips macam tu lah korang cuba guna pakai lah. Sebab dia orang sangat baik hati, share banyak tips kan. Okay. Ni saya tak boleh nak share tips untuk tapak. Tak tahu nak bagi tips apa sebab alhamdulillah Allah mudahkan saya. Ini kan kain ni buat je jenis apa pun. Nak buat kain ikat ke, buat kain kembang setaman pun boleh tau. Ambil satu partition daripada kembang-kembang dia tu, buat yang macam poket ni. Siapa kata susah? Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Ni saya kecilkan sikit. Terbesar sangat ya. Bentuk dia tak. Maklumlah. Main gunting je. Okay. Tengok. Jahitan dia. Tak ada yang melompat pun kan. Nampak ke? Sekejap. Tak ada yang melompat pun. Walaupun saya guna tapak biasa je.
Tak nampak pula dia ya. Tak berapa nampak ya. Tapi alhamdulillah tak ada yang melompat. Tak ada. Tak ada lubang lah. Alhamdulillah. Okey, saya buka semua peniti sebelah ni. Dan saya teruskan jahitan pada sebelah ni. Yang tinggal lubang ke atas dengan bawah je. Itu je, jangan jahit lagi. Bak atas kita akan bubuh getah. Aduh. Tu saya tak suka guna peniti. Dia suka cucuk tangan saya. Belah peniti ni dia saja tau. Sebab tahu saya tak suka guna dia sangat. Okey. Kain lycra dengan motif ni jadi saya suka buat baju anak saya. Baju sendiri pun kain motif ni sejuk. Bila baju sejuk tak adalah hati tu cepat panas kan. Siap dah ni. Percayalah. Ni kalau korang buat seorang ni, Sarah Rozaimas Rose Azmida, welcome. Kalau korang buat seorang ni, kejap je. Ya. Siap terus. Boleh berlari. Boleh pakai terus. Yelah, better basuh lah kan. Cuma saya cakap tu, kita kan akan cuba. Roslina, welcome. Okay, dah siap. Sekejap saya pergi jahit tepi dulu lah. Sabar. Sekejap Okay. Dah jahit dah. Macam ni. Jajang. Okay. Ni okay. Saya tak buat lagi getah. Tak apalah. Getah tu. Buat apa ni baru masuk. Kita pakai magic. Tadada. Magic. Ni atas ni bawa getah. Saya pinggang dia. Anak saya 24 pinggang dia. Jadi saya kalau guna getah ni. Okay. Kalau guna getah ni getah lembut tau. Dia lebar dia dalam 2 inci, inci setengah. Okay. Getah lembut ni dia boleh memberi dengan tengok tak, nampak tak?
ni saya potong dia. Kalau 24 tu 20 je. 20 lebih sikit untuk basi dia kan saya tindih ni. Nampak tak? Kita tindih macam tu. Kita jahit Z yang C tu, corak C, bagi rapat. Sarah, okey, tak apa saya tapi dah nak siap dah. Nanti mungkin boleh ni halap pula. Buat pada baju kurung moden boleh juga kan? Boleh. Bila kita potong dia yang kat side, okey, untuk baju kurung macam tu kan, macam semalam baju PKP kita tu kan, kalau korang rasa tiba-tiba nak buah poket, korang bajet dia daripada ketiak korang. Ketiak baju tu, okey, ketiak korang lah sebenarnya, bukan betul, seinci. Okey, seinci, lepas tu korang step poket tu ke tepi, gunting dia macam tu. Kurang moden untuk semua baju pun kalau korang rasa pakai, korang tambah macam tu. Korang tambahlah bendera kat tepi tu kan, bendera lah kita panggil. Nak kata apa lagi? Okey, ni ni poket kita. Cacara, siap masuk. Nampak kan? Elok je kan? Ni nampak tangan saya ni pun tenggelam dah habis. Nampak ni. Okey. Bergembiralah dengan poket ini. Okey, buatlah pada baju-baju apa pun, tapi cara dia macam tu lah. Korang kalau pada baju, cari korang tu, lepas tu korang stack. Macam punya kita pola. Nanti yang siapa yang terlewat tu, boleh tengok balik daripada mula-mula live kita ni. Saya ada tunjuk ya. Korang buatlah. Panjang untuk dewasa 12. Lebar yang tu 5 pun tak apa, 5 je. Budak kalau korang nak kecil sikit, kecilkanlah. Sebab ini pun, tapi ini pun okey. Lebih dia banyak ni je, 5 inci tu kan. Nampak ni. Dia banyak ni kan. Okey lah tu kan. Kalau nak budak, korang nak kecil ngam-ngam tu pun. Tapi ada budak tangan cabi kan. Okey. Apa saya cakap dia hari ni, kalau getah ni lembut ni, boleh kurangkan sehingga 4 inci. Tapi kalau guna getah kain yang biasa yang ada line tu kan, manalah pula tak ada getah macam ni yang besar punya line ni, saiz emas punya. Okey, yang besar punya tu yang boleh kurang minima 1 inci, maksima dia 2 inci setengah macam tu je. Okey, terima kasih. Sebarkan juga pada kawan-kawan, share pun tak apa live ni supaya ramai lebih. Lepas tu, dia cuma maksima 2.5 inci je. Sebab getah tu dia tak berapa lembut. Memang ada orang kata 3 inci kan. Tapi korang boleh check sendiri getah korang. Kalau dia lembut macam getah lembut ni, korang buatlah banyak. Tapi kalau korang guna kain berzip, tu tak ada masalah sangat. Cuma kalau kain macam ni, untuk budak-budak, kalau korang terbuat macam ni, buat kecil, sangatlah sakit perut dia kan. Biarlah besar sikit. Kita check dulu pinggang anak kita dengan getah tu memeri dia. Baru kita gunting getah tu. Okey. Ni nanti je lah saya jahit tu. Tapi nak tunjuknya, dah dapat dah kita punya poket kat tepi tu. Tapi alangkah kedua-dua belah kan. Tak tercapai pula hajat impian saya nak buat kedua-dua belah. Okey, macam ni. Lepas tu kita pun bubuh getah. Kita lipat kan, bubuh getah. Okey. Daripada kain ni, korang kata korang tak pakai kain sangat. Korang suka pakai seluar, lagi selesa kan. Nak duduk ke nak apa, rasa selesa senang jalan kan, daripada ruang tamu ke dapur tu nak berlari kan. PKP okey. Stay at home. Okey. Lepas tu, macam mana cara dia? Ni kan korang dah ni lipat pinggang kan. Okey, saya tunjuk sikit sebab saya tak jahit pinggang ni. Pinggang ni jahit biasa je lah. Saya tak suka tindih untuk getah. Saya tak suka tindih terus dengan kain. Saya buat saya letak getah tu. Mana getah? Terlupa nak sediakan ni. Kita letak getah ni kan. Getah tu kita dah siap roll. Kita dah gelangkan dia. Dah jahit getah. Lepas tu kita masuk getah sini. Lepas tu kita letak kat dalam. Kita jahit tepi getah. Bukan sebab kain ni dia memeri. Bila kita dah jahit tu,
Kita buat macam bagi elok-elok dulu. Baru kita jahit yang kat tengah-tengah getah tu. Lebih cantik untuk kain memberi ni. Kalau kain material biasa, dia lain sikit. Sebab ini bila makin korang tarik tu, kan dia memberi lagi. Okey. Itu antara tips-tips lah yang saya setelah R&D ya, kain moskrit, lycra semua ni. Atau kena getah. Apa ni? Benang getah. Tak. Sekejap saya. Ni je. Getah kain biasa. Getah kain biasa. Sebab itu saya bagi basi tadi 1.5 inci kan. Okey, macam ni. Okey, letak dalam keadaan macam dia terbalik ni. Start daripada tepi lah. Tak nampak susah, tinggi sangat tangan nak terangkat. Macam ni. Tak dia dalam tu. Gulang dia dekat dalam tu. Jahit dia kat tepi tu. Jahit kat tepi. Ini bukan saya anak saya. Sebab itu saya. Mana sih punya tab tadi? Tab ni kan? Satu benda yang selalu hilang. Sangat kritikal lah kehilangan dia ni. Tak boleh buat kerja kan? Yang dia suka jatuh. Sakit tengkuk saya. Okey. Ni sekejap saya tengok kalau okey saya guna. Tak boleh. Ini 20 je anak saya pinggan dia 24 dan ini dia tak berapa memberi macam getah lembut tu. Ni sakit ni keras. Walaupun saya boleh tarik macam tu tapi dalam keadaan sepenuh tenaga batin. Okey. Nasri Alia, Assalamualaikum. Okey, jadi macam tadilah, jangan jahit atas getah ni bila gulung kain tu jahit sebelah tepi dia je. Lepas tu nanti bila dah habis baru kita betul memberikan dia bagi kedut tu stable semua, baru jahit tindih atas tengah. Baru cantik. Okey. Lepas tu kalau korang nak buat ni jadi seluar, okey, dalam keadaan dia ni terbalik lah. Okey, tengok sini. Macam ni. Sebab saya nak tunjuk. Okey. Ni bawah. Ni bawah seluar ni. Bawah kain ni. Okey, ni atas. Ni pinggang kita dah lipat tadi Okey. Korang boleh sukat cawat. Berapa cawat korang? Berapa ni tandakan, tapi make sure dia dah sama okey. Kalau tak boleh nak buat macam tu, buat macam ni. Ni lipat dua terus. Senang kan? Tengok dia dah bahagi dua tu. Okey. Lepas tu sukat cawat pinggang sampai elok-elok pinggang dia lah sama. Makanya korang tanda sini cawat kat tengah ni kan. Sama ada, okey. Yalah, memanglah. Macam tu pun boleh jadi seluar, ya. Betul. Tapi yang bawah ni korang dah jahit lah. Maksudnya korang dah pakai lama dah kain tu, tak suka ke kan. Cara ni boleh guna tak untuk kain kotor? Boleh. Semua kain boleh guna. Sebenarnya ni saya saja guna pada kain lycra moskrit ni. Okey. Lepas tu, korang boleh belah dia je macam ni Boleh belah. Belah je dia. Gunting sampai kat penanda yang korang tanda untuk cawat tadi. Korang nak saya buat sekarang ke? Ni jadi seluar. Okey. Sekejap ya, saya tanda dulu dia. Kalau itu cara satu. Okey, cara satu belah je. Boleh belah Okey, cara kedua buat macam ni. Ambil ni. Ambil pembaris. Korang tanda. Korang tanda macam tu. Sekejap, ni tak nampak kan. Okey, ni dalam seinci. Lipat sekejap.
Apa nak tanda sebelah ni pula. Okey. Untuk senangkan kerja kan, bagi dia tak bergerak, tanda macam tu. Peniti macam tu kat tengah. Boleh tahu semua, sebenarnya boleh guna untuk kain apa-apa. Ini saya memang suka guna kain ni. Pun ini je kain ada. Jadi kita guna apa yang ada. PKP, okay? Stay at home. Memang belum keluar-keluar langsung. Saya rasa saya cuma nampak rumah yang kat, bila buka pintu tu nampak sikit rumah yang depan rumah saya. Sedangkan rumah kiri kanan pun saya tak nampak. Ini kan pula Maidin. Nagoya apa, Kamda memang saya tak nampak lah. Okey, ni kan saya jahit lah. Kita terus buat seluar je. Sekejap, nanti saya tunjuk. Saya tarik dulu. Korang guna je kain apa yang ada kat rumah korang tu. Kain batik ke, kain apa-apalah. Janji dia muatlah dengan saiz korang. Ada Roblox dekat mesin. Masih ada Roblox je. Saya duduk kat rumah lah. Kita jahit yang line yang kita lukis tadi. Okay. Ni kalau nak cantik, yang ujung dia punya cawat tu, nak cantik dia sebenarnya bagi dia bulat. Jangan dia macam kat tengah ni. Kita kan potong kan. Kita buat macam tu sikit. Kita buat dia bulat, bukan tajam. Tajam ni dia tak apa macam ni. Dia terus buat bulat. Bila korang buat bulat ni, ujung tu korang tak perlu dah nak snip ke. Ini kita masih perlu snip. Kita snipkan dia kat bucu ni. Kain tu stress. Tapi bila kita buat bulat, kita tak perlu lagi nak pergi snipkan dia. Lepas tu kita boleh jahit tepi. Lencongan pusing sikit. Boleh nak ke depan dah lagi. Boleh. Tapi itulah line dia saya jahit. Okey. Dia walaupun saya tunjuk cara yang mudah-mudah macam ni kan. Saya sebenarnya nak bagi satu cara pada korang supaya korang boleh dulu menjahit untuk pertama kalinya. Dan supaya korang tak rasa menjahit tu sangat susah. Lepas tu cari ilmu-ilmu jahit yang lebih baik. Okey, cara buat seluar yang betul. Sebab kalau korang memang rasa korang nak ambil tempahan macam ni cara yang boleh dan diterima oleh audience, tapi kalau diorang kata macam ni kau jahit seluar aku, macam tu korang memang kena belajar cara jahit seluar yang betul lah. Macam ni dia ada belahan kat tengah ni ya. Saya tak adalah tunjuk lagi. Saya dah lama dah saya tak ajar cara buat seluar kan. Tak apalah. Nanti ada masa lah. Okey ya. Ini saya tunjuk dulu cara yang supaya semua orang boleh jahit. Macam ni ya. Saya dah jahit tadi.
Saya jahit kat tengah dia tu. Okey. Lepas jahit apa nak buat? Saya tak kata korang tak payahlah belajar yang canggih-canggih punya. Tak, saya tak kata macam tu. Tapi untuk permulaan. Untuk permulaan, kalau untuk tidak melemahkan semangat tu, silakan belajar yang jenis macam ni dulu. Okey, ni kita belah je. Belah. Potong je tengah dia tu. Tak apa besar kita nak jahit tepi kan. Kalau yang tak jahit tepi tu, lain cerita. Okay, kalau yang rasa nak buat yang macam jahit Betawi yang semalam saya ajar tu, dia kena jahit dalam keadaan kain ni betul lah ya. Betul, baru korang alih, baru korang jahit. Korang dah gunting, baru jahit macam lagi sekali tu. Okay. Ni dah. Baju tas saya letak kat sini, tak sempat-sempat lagi nak pakai. Kononnya nak pakai hantar tas ke cikgu. Aduh hai. Belum sempat lagi cikgu, minta maaf. Okey, saya nak cakap saya dengan mesin jahit ni memang dah lama. Okey, saya darjah 3. Saya dah pegang mesin jahit. Okey, untuk kali pertama saya bawa punya laju gila. Kali pertama saya terus bawa dengan lajunya, alhamdulillah. Koyak terus baju tu jadi. Jadi kain pecah. Terus jadi kain pecah. Baju tu saya ingat lagi, saya buat vest. Korang tahu vest? Korang dapat imagine tak saya buat vest untuk pakai kat rumah? Saya terus buat vest tu sebab apa? Saya tengok cerita orang putih, dia pakai vest cantik. Kat rumah pun dia pakai vest kan? Baju yang macam tu, macam ala korang jadi pengawas tu pakai tu. Lepas tu, apa lagi? Takut tu lagi satu sebab saya main press je, saya tak langsung kawal. Itu adalah kali pertama dan terakhir saya guna waktu tu. Menggeletar-geletar saya masuk bilik. Baju tu saya masukkan dekat dalam bekas kain yang untuk baki, kain tu kena jahit tu kan. Dalam bekas tu, dalam kotak tu. Lepas tu saya menyorok. Saya takutlah mak saya marah. Waktu tu mak saya tak ada. Lepas tu kali pertama balik saya guna selepas sekian tahunnya adalah waktu saya form 4. Dan saya itu memang saya guna dengan keadaan keberanian lah. Sebab waktu tu ada orang datang nak jahit tepi kat rumah saya tu. Lepas tu saya tak tahu, mak saya tak ada waktu tu. Itulah, bila mak tak ada tu sebenarnya banyak hikmah tu kan. Lepas tu kakak saya kata, pergilah cuba. Saya main tekan je waktu tu. Tapi alhamdulillah jadilah baju orang tu. Cantik lah saya jahit. Sebenarnya mesin tu yang cantik kan. Okey. Lepas tu saya jahit dengan elok lah. Tak adalah yang teruk. Getah pinggang. Itu saya dah baca tadi ya. Okey, minta maaf. Saya ingatkan ada satu komen baru. Okey, lepas tu bila jadi tu, bila mak saya balik, saya cakap tadi ada orang minta upah jahit tepi. Mak saya kata, buat macam mana? Siapa jahit? Saya lah jahit, saya kata. Mak saya kata, ya betul. Percaya kau. Lepas tu mak saya, bila ada orang datang lagi, apa jadi? Mak saya suruh saya jahit. Dan sampai sekarang saya memang dah biasalah dengan mesin jahit tepi. Alhamdulillah. Itulah permulaan saya dengan mesin jahit tepi. Gunting kain sangat lambat. Nanti saya cerita. Untuk next lah. Kita simpan sikit-sikit cerita kita. Nanti saya buat buku nak tak? Korang boleh baca dalam tu. Lagi menyayat hati. Cewa. Okey. Alhamdulillah seluar kita. Okey. Kain magic. Tapi kita dah transform dia jadi seluar kan. Okey. Kalau nak tengok daripada arah dalam dia macam ni. Okey, tak ada pun kita nak sambung-sambung dia kan. Alhamdulillah dia masih boleh jadi poket. Dah siap. Alhamdulillah boleh masukkan
barang-barang kat dalam ni. Poket boleh masukkan handphone. Okey, alhamdulillah dah menjadi ni seluar palazzo. Kan? Okey. Okey, apa saya nak cakap? Okey, untuk hari ni saya ada sikit nak bagi berita gembira lah kepada siapa yang nak je lah. Kalau tak nak, sudah lah kan. Saya tak ada pasangan langsung. Okey. Kalau waktu saat macam ni, korang rasa korang nak juga guna kain ni. Ya. Saya ada macam ni. Corak macam ni je ada. Adalah beberapa set. Dia mencari tuan baru sendiri kat dia nak PKP kat rumah korang pula. Jadi adalah dalam 2 meter, insyaAllah cukup untuk seorang dewasa. Untuk anak tu tengok saiz jugalah. Ya, sebab dia baki dia mungkin tak banyak lah. Kalau korang sangat teruja dengan kain macam ni, korang bolehlah klik, nanti ada link kat situ. Klik kat situ. Lepas live ni, saya ada pemberitahuan tentang kain ni dekat dalam link tu. Okey, insyaAllah saya rasa itu je saya dapat bantu. Okey. Semoga ilmu kain magic kita hari ni, poket sebenarnya kita nak tunjuk sangat bermanfaat untuk korang. Sebab ramai orang keliru kan nak pasang poket. Sekarang dah pasang naik ke atas pula. Sekarang dah pasang terbalik pula. Betul tak? Itu perkara-perkara biasa yang terjadi bila kita jahit poket. Okey, tapi dengan cara ni insya-Allah, alhamdulillah, poket kita tak ada terbalik, tak ada terpusing, tertunggang, terlanggang. Dia akan terus jadi poket. Okey. Saya harap perkongsian jahitan pada hari ini sangat bermanfaat untuk korang. Dapat korang clearkanlah apa yang tak clear sebelum ni. Dapat jadikan satu trik kepada korang untuk buat baju sendiri. Saya tak suruh lagi korang ambil order menggunakan kaedah ni. Okay, saya cuma nak niat hajat saya, hasrat hati saya, cuma nak korang boleh jahit baju sendiri dulu. Okey. Semalam dah ada baju, hari ni dah ada kain atau seluar. Kan dah perfect. Kan? Okey. Lepas tu buat baju anak-anak pula. Alhamdulillah lah boleh buat tukar-tukar sementara diorang duduk kat rumah 24 jam ni kan. Diorang mandi beberapa kali, betul tak? 5-6 kali pun boleh sebab diorang rasa panas. Kadang-kadang duduk rumah dah rimas, main berlenjun-lenjun peluh nak mandi, nak tukar baju. Sekali mandi, tukar baju 5 kali tau. Penat nak pergi kumpul baju, nak basuh kan. Okey. Jadi baju macam ni lebih sejuk kan, guna kain Moscript ni lebih sejuk. Diorang kurang lah rasa tak selesa kalau nak peluh pun. Kan nak buat baju kurang moden. Nak buat baju kurung moden apa? Nak suruh saya tunjuk cara buat baju kurung moden ke? InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan lain, kita cubalah. Ya. Okey, ini saya masih fikir lagi. Apakah trik lain yang kita boleh buat untuk kita baju pertama kita. Ni dah baju kedua lah, pakaian kedua lah. Baju semalam hari ni kain kan. Jadi nanti kita cari apa lagi boleh buat banyak lagi trik. Macam dulu saya pernah buat video tentang baju lama transform jadi baju baru. Tapi video tu saya tak sempat upload dekat dalam saya punya channel. Channel YouTube saya Sima Tailor, SYMATAILOR. Korang boleh subscribe dan tekan butang notifikasi supaya dapatlah notification dia nanti. Okey. Lepas tu saya tak sempat nak upload sebab handphone saya hilang. Okey. Sedihnya bila cerita. Okey, tak apa. Itu ujian Allah. Alhamdulillah. Allah dah gantikan dengan yang baru kan. Okey. Tapi saya nak katanya saya tak sempat upload pun video tu. Okey, semalam saya dah dapat masukkan satu video. InsyaAllah hari ni lagi satu video akan menyusul dekat dalam channel tu. Korang boleh tengoklah dekat situ beberapa lagi yang sebelum tu dah ada. Mungkin korang dah terlepas kan. InsyaAllah nanti mana tahulah kalau kita ada rezeki, kita belajar transform baju buruk, baju lama, baju koyak, baju ni jadi baju lain. Tunggu. Kecewa.
Saya minta maaf kalau saya makan masa korang banyak hari ni. Saya dah makan nasi goreng tadi, tapi makan lagi masa. Dahsyat tak? Okay, nampak sangatlah lapar PKP. Okay, saya Simon Saad. Saya halalkan jika korang nak kongsikan dengan siapa-siapa, korang nak gunakan ilmu ni nak buat pendapatan. Alhamdulillah, lagi saya seronok, lagi saya gembira dengar tu. Okay, kalau siapa rasa dia dah buat, dia nak post pula dekat punya saya FB, kata ini saya dah buat dah hasil daripada tengok video-video ni, lagi Alhamdulillah saya sangat seronok supaya lebih ramai orang tahu dan diorang pun guna ilmu tu nanti. Dia mula-mula skeptikal sekat, ya ke? Okey ke? Boleh pakai ke? Kan? Ramai je orang macam tu kan. Tapi korang buktikan. Korang dah tengok live ni, korang buat dan korang show off kat situ. Korang up kata, Kak Sima, cikgu dah jadi dah ni lah. Saya dah pakai 5 kali dah. Itulah ada bukti supaya diorang semua yang skeptikal tu akan cuba. Walaupun jahit guna tangan. It's not impossible tau. Tak mustahil. Semuanya boleh. Okay. Semoga sangat bermanfaat untuk korang dan memanfaatkan orang lain. Okay. Saya minta maaf atas kekurangan saya. Minta maaf kalau ada memang saya tak perfect. Video-video live saya semua tak perfect. Okay, saya minta maaf lah. Tapi saya harap korang dapat perfect, dapat top up lagi ilmu tu dari guru-guru lain. Daripada video-video saya pun ada. Tapi mungkin korang rasa cara saya tak sesuai dengan korang ke, korang cari cikgu lain lagi. Jangan stop belajar. Belajar is setiap hari, setiap waktu mesti buat. Walaupun secebis, walaupun sikit, walaupun cara jahit sembat, walaupun cara jahit butang tip, mesti dia belajar. Ada cara nak jahit dia supaya dia sangat cantik dan kemas. Itu pun saya akan tunjuk nanti kalau korang rasa korang garu-garu. Okey, sekian dulu. Minta maaf. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam live yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.